Dan konvensyen hari ini memberi signal. Apa yang dinyatakan oleh Sultan Ibrahim, dia kata banyak orang mempertikaikan bahawa ke mana arah tuju kerajaan perpaduan. Dan apa yang telah pun terjadi ataupun apa hasilnya. Banyak orang nak tahu. Selama 5-6 bulan ini, apa hasilnya orang nak tahu. Jangan diukur soal kebejahatan ekonomi yang melanda dunia. Tapi katanya yang paling penting, sehingga saat ini, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiada sebarang laporan melibatkan salah laku maupun rasuah membabitkan ke semua pemimpin kerajaan perpaduan yang mentadbir Malaysia sejak hampir 6 bulan. Tidak ada sebarang laporan. Katanya ini merupakan antara kejayaan kerajaan perpaduan yang komited menzahirkan tekad menolak amalan salah laku. Tiada satu pun laporan mengenai kecurangan oleh pemimpin kerajaan perpaduan. Itu kata dia, saudara. Kemudian apa lagi katanya? Kalau orang tanya apa hebatnya kerajaan perpaduan, saya jawab, pada pimpinannya yang bertekad untuk hentikan kerosakan amalan yang menyebabkan negara ini dihina oleh dunia. Ini kerana amalan untuk memperkaya diri dan salah guna kuasa. Itu tekad mereka dan sedang dilaksanakan. Itu pendirian kerajaan perpaduan cukup jelas untuk menolak segala budaya terdahulu yang menggondol khazanah negara. Jadi perpaduan ini untuk apa katanya? Apakah ada untuk kesatuan, untuk dapat kukuhkan dan menyelamatkan mereka? Adakah yang bersatu untuk membolehkan mereka meneruskan cara lama, itu rasuah, memunggah kekayaan dan khazanah negara untuk sanak saudara? Kita bersatu, kata Sultan Ibrahim, untuk meninggalkan kekacauan. Untuk meninggalkan kekacauan dan kerosakan yang lama. Untuk membentuk Malaysia baru, berteraskan madani dan tamadun bagi bangsa dan negara. 6 bulan kita memerintah, kata Sultan Ibrahim. Terima kasih kepada pimpinan kerajaan perpaduan kerana saudara bukan sahaja bersama dalam kerajaan, tetapi bersama komitmen tegas dan keras untuk membina Malaysia baru. Itu janji beliau, dan ternyata sekarang ni lepas seorang-seorang dah mula terdedah. Itu keadaan saudara. Cuma beliau tidak mengumumkan apakah ada lagi pendedahan daripada SPRM. Sama-sama kita tunggu. Saya nampak bahawa Datuk Anwar Ibrahim begitu komited. Sebab itu dia kata bahawa kerajaan ataupun menteri-menteri, sama ada timbalan menteri ataupun ketua-ketua jabatan di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan ini tidak lagi diizinkan untuk melakukan sebarang kebejahatan. Kata kelola pentadbiran mesti telus. Kereta jeng-jeng apa dia. Saudara, alamak, tak ada ucapan PM10 tadi. Hati tu sebab missing someone. Ya, do we miss? Bagaimanapun saudara, di samping dia berjanji untuk memerangi budaya rasuah dan tata kelola yang tidak baik untuk mentadbir negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berjanji bahawa program besar akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu air di Kelantan dan di Sabah. Saya ingat dah 3-4 bulan dulu saya bercakap tentang air di Sabah. Begitu juga boleh katakan saban malam kita mendengar rintihan warga Kelantan. Lebih-lebih lagi saat kita menghadapi musim perayaan Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini. Dan beliau mendengar. Sebab itu katanya kerajaan memberi jaminan untuk memulakan program besar-besaran menyelesaikan isu air yang masih melanda di beberapa negeri termasuk Kelantan dan Sabah. Tahun ini juga dia kata akan dilaksanakan. Meskipun kerajaan bakal berdepan dengan belanja yang besar, namun itu semua perkara yang perlu ditempuhi demi kesejahteraan rakyat. Memang pun saudara, kerajaan ini adalah demi untuk menangani derita rakyat. Saya kena jelas saudara, sebab waktu musim pilihan raya, masing-masing balon membalon. UMNO balon keadilan, keadilan balon UMNO balon amanah, amanah balon UMNO. Begitu keadaannya. UMNO balon DAP, DAP serang UMNO,
Tapi bila selesai saja pilihan raya, apabila mau membentuk kerajaan, semua itu diketepikan, mencari satu wadah baru dan lahirlah satu kepimpinan baru untuk mentadbir negara. Sebab itu, menurut Datuk Zahid Hamidi, beliau yakin bahawa selaku Timbalan Perdana Menteri, keyakinannya bahawa kerajaan perpaduan ini akan kekal utuh sehinggalah pilihan raya umum ke-16. Selaku Presiden UMNO, beliau mengatakan bahawa perkara itu mampu dicapai sekiranya gabungan politik sedia ada mampu mengangkat idealisme dan sokongan penuh terhadap Perdana Menteri, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedudukan kerajaan ketika ini sedang menyaksikan sejarah lakaran baru dalam arena politik yang dibentuk dalam semangat yang kepelbagaian. UMNO dan Barisan Nasional meminta jangan lagi pernah kita menoleh ke belakang. Beliau mengingatkan pada Datuk Anwar Ibrahim, jangan lagi menoleh ke belakang. Teruskan gerakkan negara untuk kembali berada di pestada dunia sebagai antara negara yang terbaik. Beliau berhasrat agar Datuk Anwar Ibrahim mampu mengembalikan semula Malaysia sebagai antara negara yang dihadapan di kalangan negara-negara ASEAN. Ini keadaan saudara. Beliau turut mengulas bagaimana pembentukan kerajaan perpaduan ini hanya berdasarkan kepada matlamatnya untuk menyantuni rakyat. Jadi katanya UMNO dan Barisan Nasional biarpun ada 30 kursi parlimen, tapi kami adalah pelengkap. Jika Pakatan Harapan yang ada 80 kursi tanpa 30, tidak ada kerajaan perpaduan katanya. Yang kami fikir bukan kepentingan, tapi kita fikir tentang mudarat, sama ada mudarat lebih besar ataupun mudarat kecil. Tapi ternyata bila kami mengambil keputusan dengan memilih Pakatan Harapan, itu mudarat kecil. Daripada itu Datuk Zahid juga menyifatkan perhimpunan yang berlangsung tadi saudara di Dewan Merdeka sebagai satu sejarah kerana kesemua 19 parti politik yang berada di bawah satu bumbung yang sama. Sebab itu katanya, buat apa kita nak berlawan? Kita kukuhkan kerajaan perpaduan. 25 tahun dulu, Dewan Merdeka itu menyaksikan insan bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diaibkan, dihina dan dizalimi. Dan 25 tahun kemudian, insan itu adalah Perdana Menteri Malaysia. Dulu ramai sangat katanya orang fobia, terutama daripada Parti Keadilan, daripada Parti Amanah, daripada Parti DAP. Mereka fobia dengan Dewan Merdeka. Tapi itu dulu. Sekarang realitinya kita bentuk politik baru, politik kerajaan madani. Dulu katanya ada orang memandang rendah ataupun memandang warna merah dan biru ni amat fobia. Jadi bagaimanapun, beliau mengucapkan tahniah kepada Sekretariat Perpaduan Ummah ini yang menterjemahkan tiada perbezaan warna, hanya warna putih sekata. Sebab itu menurut Setiausaha Agung DAP, kita dengar juga kenyataan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke, beliau menyatakan bahawa model kerjasama antara parti yang membentuk kerajaan perpaduan kini mampu bertahan katanya. Beliau selaku Setiausaha Agung, banyak orang tak tahu Setiausaha Agung DAP adalah orang yang, kalau kita pakai presiden, tapi DAP menggunakan Setiausaha Agung, orang yang de facto saudara. Memang kita harap bahawa model kerjasama hari ini agar dapat diteruskan dan diperkukuhkan bagi membuka masa depan baru untuk politik negara. Jika semua parti berlapang dada dan memberikan komitmen tertinggi untuk kerajaan ini, sudah tentu katanya kerajaan perpaduan akan kekal melepasi PRU ke-16 nanti. Look katanya, yang paling penting buat pemimpin untuk terus memberi penerangan kepada akar umbi berhubung perubahan dalam landscape politik negara supaya akhirnya mereka faham mengenainya. Jadi katanya hal 7 yang jelas perlu disampaikan kepada pemimpin, kepada rakyat di peringkat akar umbi agar mereka yakin tentang perjuangannya. Ya saudara, selepas Anthony Loke bercakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun memanglah dalam penggulungannya dia menyatakan bahawa himpunan pada hari ini adalah merupakan bukti nyata kukuhnya kerajaan perpaduan. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah sebagai indikator
kerajaan ketika ini berada dalam keadaan kukuh dan stabil. Convention yang menghimpunkan semua 19 parti di bawah satu bumbung itu juga mampu bertahan sehingga PRU yang ke-16. Begitu yakin beliau. Selaku pengurusi Pakatan Harapan, beliau turut menyeru semua gabungan parti politik untuk terus menumpukan soal pertumbuhan ekonomi selain mengamalkan tata kelola yang baik. Ucapan dia tadi saya panah juga dia. Dia kata kita bangga, alhamdulillah kita dapat menubuhkan kerajaan dan kerajaan yang tak dijangka. Memang pun saudara lepas pilihan raya tu tak ada parti yang boleh dominan, yang boleh membentuk kerajaan, melainkan terpaksa bergabung. Itu kata tak dijangka.